اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين من خاتم المرسلين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجهزنا إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلام في الجسد والدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan rahmatnya, dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dihimpunkan kita di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, iaitu di rumah Allah. Dan pada majlis yang mulia, itu majlis taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada bulan yang mulia, iaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, iaitu bulan Rajab. Maka bila berhimpunnya seluruh kemuliaan ini, maka bertambah-tambahlah kasihnya Allah Ta'ala kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, khususnya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab itulah bila datangnya bulan yang mulia, iaitu bulan haram, ada 4 bulan haram, iaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. 4 bulan haram ini dipanggil bulan mulia, bulan yang Allah muliakan, iaitu bulan yang Allah tambahkan nilai pahalanya beramal pada bulan haram ini. Bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah nisbah kepada tempat, dipanggil tanah haram, iaitu Haramain, 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Termasuklah Masjidil Haram Aqsa, Masjid Aqsa di Palestin, 3 tanah haram. Jadi tanah haram ini, Al-Haramain, Mekah Madinah ini khususnya, dilipat gandakan pahalanya beramal ibadah di Masjidil Haram, lebih besar pahalanya daripada di Masjidil Nabawi, ya, di tanah haram. Bersedekah di sana pun besar pahalanya, segala amalan dilipat gandakan di sana. Dan kalau nisbah kepada bulan, iaitu inilah dia, bulan haram, 4 bulan haram. Bulan di sisi Allah Ta'ala 12 bulan, dan dalam 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang Allah muliakan, khusus kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tambahkan pahala ibadah pada bulan ini, bulan Rajab ini. Sebab itulah Nabi mengajarkan kita dalam doa yang khusus bila masuk bulan Rajab, dan Nabi mengajarkan kita doa yang khusus, iaitu minta kita berkat dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana.
Itu berkat juga untuk makan rezeki ya, supaya rezeki itu makan sedikit kenyang kan. Itu berkat rezeki bila masa lah. Tapi ini khusus berkat bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan masukkanlah kami, sampaikanlah kami, itu doa panjang umur. Sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa Nabi begitu amalkan dan juga ajarkan doa ini kepada kita? Yes. Sebab Allah dah tahu dah, Allah ciptakan kita ini dengan keadaan umur kita ni tidak panjang berbanding dengan umat-umat yang terdahulu panjang umur, ya, sampai beratus-ratus tahun, sampai 1000 tahun pun ada, 900 tahun, ya, 800 tahun. Tapi umat baginda Rasulullah SAW lebih kurang umur Nabi 63 lebih ataupun kurang. Maka dengan itu bagaimanalah umat Rasulullah ini, umat Nabi ini, kita semua nak menyaingi amalan umat-umat dahulu kala yang umur mereka beratus-ratus tahun mungkin. Maka Allah Ta'ala dengan kasihnya kepada umat Rasulullah SAW ini, Allah kurniakan hari yang khusus, hari Jumaat, hari Isnin, hari Khamis dilipat gandakan pahalanya. Lepas tu banyak orang buat kenduri pada malam Jumaat kan, ambil berkat banyak pahala. Kemudian pada bulan yang khusus, inilah dia bulan haram, iaitu bulan Rajab, dilipat gandakan pahala. Masuk bulan Syaban dilipatkan lagi lebih pahala. Masuk bulan Ramadan dilipat kali ganda pahala. Kemudian dianugerahkan juga hari yang utama, contoh hari Jumaat tadi, hari Isnin, hari Khamis diberi pula malam yang utama, malam Lailatul Qadar. Ya, jadi perkara-perkara ini semata-mata untuk menambahkan pahala umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beramal pada bulan ini, Rajab, Syaban, Ramadan, Muharram, Faidah, Zulhijjah, jadinya pahalanya berbeza. Kita mengaji, kita baca, mengaji kitab, baca Quran, bersedekah pada bulan-bulan ini, jadi pahalanya berbeza dengan amalan pada bulan biasa. Supaya kenapa? Supaya nak menggalak kita ini beramal. Bila kita rajin, kita bersungguh-sungguh buat amalan pada bulan mulia ini, contohnya macam berpuasa contohnya. Dan orang yang mampu, dia berpuasa sebulan penuh. Dia mampu lagi, tambah lagi Syaban sebulan penuh. Kemudian Ramadan sampai 3 bulan. Saya ingat dulu masa mengaji di pondok dulu, begitulah amalan kami di pondok. Kalau Rejab, Syaban, Ramadan, direct lah. Direct. Sampai pada Syawal baru berhenti. Ya. Kalau amalan seorang wali Allah yang baru meninggal, Pak Sumit, orang panggil dia Pak Sumit di utara, di Kedah, baru meninggal dulu. Pak Sumit, wali Allah, ulama di sana. Beliau jadikan amalan puasa ni sepanjang hari, sepanjang tahun. Dalam sepanjang tahun itu 5 hari saja yang berbuka, yang tidak berpuasa. 5 hari saja. Apa dia? Raya puasa, raya haji, dan 3 hari tasyrik. Yang lain semua dia berpuasa. Subhanallah, Masya Allah. Ada lagi orang yang macam tu, orang yang hebat begitu kan. Jadi artinya amalan-amalan mulia ini dikhususkan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, untuk menambahkan pahala ibadah. Buat sikit, berganda-ganda pahalanya. Ya. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita pada subuh ini insya-Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita, menjadikan kita istiqamah untuk kita beramal pada bulan yang mulia ini dan juga pada sepanjang masa. Bulan mulia ini ialah untuk menggiatkan kita, merajinkan kita. Jadi bila kita dah biasa buat, kata ulama, kalau kita biasa buat kebaikan dalam masa 40 hari ataupun 40 kali, insya-Allah dia akan jadi biasa kepada kita. Ya. Orang yang susah nak bangun subuh pun sama. Dia selalunya dia akan beriktikaf ke dalam masa 40 hari. Iktikaf di banyak masjid lah. Mungkin masjid satu masjid 3 hari, pergi ke masjid lain pula 3 hari, masjid lain pula 3 hari, nak pakai iktikaf. InsyaAllah dalam masa 40 hari dia akan mudah untuk datang solat berjemaah,
untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Sebab dia ada satu penyakit, nak masuk ke masjid, nak masuk ke surau itu penyakit. Penyakit apa dia? Penyakit nanti dulu. Nanti dululah, tunggu dululah. Itu dia. Kan. Jadi itulah antara ketuanya kita. Baik, kita sambung pengajian kita ini iaitu pada kitab Hidayatus Salikin. Tak silap saya muka surat 36 kan? Ya, 36 di tengah-tengah tu kan? Ya, ya atas 37. Ya, 36 di atas. Ah, baik. 36 di atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Dan sunat membasuh mukamu. Apa tajuk ni berkenaan dengan bab kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Pada tajuk ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Bila sebut adab ni, dia merangkumi syarat sah, rukun dan sunat-sunat dan doa-doa. Itu dia. Dia merangkumi semua. Kitab tasawuf ni dia lebih kepada adab. Kalau kita fiqh, dia lebih kepada hukum hakam. Jadi kalau nak detailkan hukum hakam tentang wuduk, tentang sembahyang, kita rujuk kitab fiqh, idaman penuntut ataupun mana-mana kitab fiqh yang kita belajar. Tapi kalau nak tengok lebih kepada sunat-sunat, doa-doa, rujuk kitab tasawuf. Jadi bila sebut adab ni ialah dia merangkumi lebih kepada doa, daripada adab-adab, daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik. Dan sunat membasuh mukamu itu 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu. Tengok dia Syekhul Rahimahullah Ta'ala ni, dia tak sebut panjang, tak hurai panjang tentang syarat sah basuh 3 kali itu, ya. Sebab dia lebih kepada doa masa basuh muka itu. Jadi macam kita sebut pada serial lepas lah, kena tahu dia punya sempadan muka. Saya tambahkan sedikit lah. Sempadan muka daripada hujung rambut, tumbuh rambut sampailah kepada hujung dagu, termasuklah rambut-rambut janggut yang tumbuh di dagu ni. Itu sempadan muka. Jangan muka sahaja, janggut tak basuh. Tempat awal tumbuh rambut ni sini, sempadan muka. Sebab itulah kalau orang tak buka kopiah, tak buka serban, dia kena selak lah. Biar kena hujung ni kan. Itu. Kemudian daripada anak telinga kanan kepada anak telinga kiri. Jadi bila sebut sempadan muka ni, termasuklah apa saja rambut yang tumbuh kening-kening ni, bulu mata, apa lagi, sideburn, sideburn orang lelaki-lelaki, ataupun orang perempuan ada rambut yang ikal macam Maggie tu, itu termasuk sempadan muka. Jadi kalau ada rambut Maggie yang berekar-ekar tu kan, saya tak tahu, tengok dalam TV lah kan, pengacara TV ada kadang rambut dia ekar-ekar macam tu, penyanyi-penyanyi kan. Tak pernah tengok kat luar, tak pernah tengok kat TV, ada tertengok lah, jenguk-jenguk tu ada lah. Jadi dia kena basuh lah ni, luruk rambut ni. Lepas tu anak mudahnya potong sajalah. Jadi macam orang lelaki, sideburn dia macam pendekkan, nipiskan. Jadi senang bila basuh, ambil wuduk terus. Terus. Jadi sunat basuh muka 3 kali. Baik. Maksudnya yang wajib berapa? Sekali. Yang wajib sekali. Nak ambil sunat 3 kali. Itu pun dengan syarat yang wajib sudah dibasuh dengan kata. Yang wajib sudah basuh dengan kata tanpa dia angkat tangan kita ni, jangan pisahkan tangan dengan muka. Kalau kita pisah tangan dengan muka, kali kedua dah jadi mustakmal air di tangan ni, kan? Tak jadi wajib lagi dah, itu jadi sunat perkara tu.
Air mustakmal tak apa guna untuk sunat. Tapi perkara wajib tak boleh guna air mustakmal, nak guna air mutlak. Jadi jangan dipisah tangan pada muka. Sapu kan. Itu kali pertama. Bila rata kali pertama, barulah kali kedua tu jadi sunat, kali ketiga jadi sunat. Contoh. Jadi kalau kali pertama basuh sekali aja, benar ambil air lagi basuh kali kedua. Kali kedua ni bukan sunat lagi, masih lagi wajib. Tak rata lagi. Kali ketiga masih lagi wajib. Lepas tu dia kena ratakan dulu. Itu pun dengan syarat di muka tidak ada benda asing. Tak ada benda asing yang larut bersama air. Ada dia panggil apa tu benda asing tu, bila larut bersama air, air itu bertukar daripada mutlak kepada jadi mutaghayyir. Air mutaghayyir. Maksudnya air bercampur dengan benda asing. Apa dia benda asing di muka ni? Kopi tak ada, teh tak ada, ya. Kalau contohnya air mutaghayyir tu air kopi lah. Air kopi, air teh, air siram, air apa saja yang bercampur dengan benda yang boleh larut ni. Jadi kalau di muka kita apa dia selalunya? Bedak lah. Bedak. Bedak apa lagi? Gincu. Lagi? Eyeshadow. Tahu juga ustaz. Yang warna macam traffic light itu. Hijau, merah. Hijau, merah kan? Apa benda tak? Apa benda? Apa sajalah yang berwarna. Yang berbau tak kira. Dia tak masuk bab bau ni. Bau wangi apa semua tak masuk bab. Tapi yang warna tu, itu dia panggil benda asing. Bila campur dalam air ni air mutlak, masukkan bedak dalam ni, air tu dah jadi air bedak. Masuk kincu, air kincu. Masuk air sirap, jadi sirap. Masuk kopi, jadi air kopi. Itu masuk benda asing yang larut. Tapi kalau masuk duit, dia tak larut. Dia tetap juga duit. Itu tak apa. Kan? Contohlah nak cerita benda air mutlak, jadi air mutaghayyir. Ataupun air muqayyad. Air muqayyad ni maksudnya air yang asal, contohnya air kelapa, air kelapa, air jus buah-buahan, tu air muqayyad. Sebab apa? Dia berkait dengan buah tu sendiri. Tapi kalau air asalnya mutlak, masuk benda asing, dia dah jadi air mutaghayyir. Ya. Bukan mustakmal. Mustakmal ni maksudnya air yang telah digunakan untuk berwudu. Contohnya kita basuh muka, kita tadah beldi. Basuh kaki, tadah beldi. Basuh tangan, tadah beldi. Jadi air dan beldi itu dipanggil mustakmal. Jadi air beldi itu tak boleh guna untuk wuduk lagi, tak boleh guna untuk mandi hadas besar, tak boleh guna untuk basuh najis bersama. Untuk istinja pun tak. Melainkan kalau guna, boleh lepas pada tu nak kena bilas dengan air mutlak juga. Itu dia. Kalau kita guna air yang tadah wuduk tadi untuk basuh najis, untuk istinja, maka tidak sah. Jadi maksudnya basuh najis pun ada sah tidak sah. Ya. Bila basuh najis tidak sah, maksudnya kita ambil wuduk sah. Semayang tak sah. Sebab apa? Kita masih menanggung najis yang tak dibasuh ikut syarak. Itu dia. Kan? Jadi bab najis ni dia boleh membawa kepada sah batas semayang. Bab najis. Sebab itulah dalam perkara semayang ni kena suci badan kita, anggota kita, pakaian kita, tempat kita berpijak, suci semua daripada najis. Maksudnya tidak ada ain najis dan penyuciannya ikut syarak. Bahkan makanan, saya pergi lagi lebih luas. Bahkan makanan kalau tak basuh ikut syarak, makanan itu masih bernajis. Kalau ada najis lah. Ada najis. Contoh paling jelas yang makanan yang ada najis apa dia? Kulit telur. Kalau telur tu memang tak ada najis. Telur dalam dia kulit dia tu. Kita tak makan kulit, tapi kita pegang kulit telur tu. Jadi bila kulit telur tu dia bernajis sebab dia keluar daripada saluran najis, maka dia bernajis, kena dibasuh kulit telur tu, kena basuh telur tu. Basuh telur, barulah dia bersih. Barulah kita boleh pegang-pegang. Jadi kalau orang buat roti canai ke, buat apam balik, buat apa benda, apa benda tu, bahulu ke, ya. Kalaulah dia jual benda-benda ini sedangkan dia tak basuh telur dia, jadi dia pegang telur dia, tangan dia mutan najis. Bila mutan najis, makanya bernajislah. Jadi makanan jadi mutan najis. Itu cerita dia. Jadi kalau bab muka pun samalah, ya. Bab muka pun sama. Ini tidak mutan najis di muka. Maksudnya muka tidak suci dalam wuduk. Maksudnya tidak sah wuduk kerana bercampur dengan air bedak tadi. Air
Sebab itulah kalau basuhan pertama tu, kalaulah muka kita sudah berbedak, sudah ada makeup, ya, kita daripada pejabat, macam orang kerja pejabat yang mesti ada makeup. Adakah orang kerja pejabat yang tidak pakai makeup? Ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi katakanlah ya contoh. Jadi bila solat apa semua, basuhan pertama tak ada niat lagi wuduk. Basuhan pertama bersihkan dahulu. Bersihkan dahulu daripada benda asing yang di muka kita. Itu basuhan pertama. Tak ada niat lagi. Kalau niat pun tak sah. Sebab apa? Ada benda asing. Air mutaghayyir. Tindaknya air apa dia? Mutlak. Air mutlak macam inilah. Air tak bercampur dengan apa-apa yang belum digunakan untuk berwuduk. Air mutlak. Ya. Ini boleh buat wuduk ni. Kan? Air mutlak. Dan juga selain daripada air mutlak, air mana boleh pakai lagi? Air musyammas. Air yang terjemur matahari. Ketika dia sudah sejuk, ketika dia sudah hilang kepanasan dia, kita boleh guna. Dia tidaklah mustamal, dia tidak mutanajis, dia cuma musyammas ketika dia panas. Air mutlak, apa lagi? Air mutlak lah. Jadi yang tak boleh pakai untuk wuduk, air mustamal, air mutaghayyir, air muqayyad. Ya, itu contoh. Baik. Jadi basuhan pertama, kalau ada makeup, ada bedak, basuh dulu, clearkan dulu. Kalau dengan air dia tak bersih, ada juga makeup yang tak bersih dengan air. Ada kan? Makeup yang harga ribu-ribu ke untuk orang bersanding tu kan, contohlah kan. Jadi tak boleh basuh dengan air. Sebab dia boleh tahan sampai sebulan. Makeup tahan sampai sebulan, Masya Allah kan. Jadi dia kena basuh dengan alat dia sendiri. Pakai alat dia lah. Contoh macamlah kita punya apa ni, apa sajalah pewarna yang datang kat tangan kita ni. Kalau pewarna itu ada bercampur dengan getah, dengan gam, campur dengan minyak, contohnya pewarna itu. Ada dia punya ain dia lah, ya, maka dia kena bersih-bersih biar hilang sampai lekat warna sahaja, warna kosong lah, warna saja, itu baru tak apa. Tapi kalau ada ain, benda tu ada macam pelapik gitu, ada macam minyak ke ataupun plastik ke apa benda ke, sebab dia nak tahan lama, maka dia kena kikis. Kalau cat kena kikis, gitu. Tinggal warna saja tak apa, barulah tak apa. Jadi sama juga dengan ni. Jadi kalau yang jenis mahal tu dia kena buang sampai begitu sekali. Kena guna apa benda? Alat pencuci. Toner ke thinner ke benda lah, tak ingat nama dah. Jadi itulah keadaan yang berlaku. Jadi kalau makeup biasa-biasa dia, contoh macam makeup mesra wuduk. Apa nama? Nur Aisyah kan. Ustaz tak pernah pakai tapi dengar kat radio lah. Nur Aisyah kan. Itu mesra wuduk. Mesra wuduk maksudnya senang dicuci. Itu sahaja. Bukan maksudnya dia boleh ambil wuduk dengan makeup. Tak boleh. Dia cuma senang dicuci sahaja. Jadi kena cuci jugalah. Kena buang dengan air. Senang cuci maksudnya buang dengan air. Sudah selesai buang dengan air, dah clear dah muka kita, jadi kembali pada muka yang asal, barulah basuhan kedua tu, barulah niat wuduk. Niat wuduk tu pula biar air sampai di muka. Air sampai di muka barulah dalam hati kita sebut saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Sebab apa? Niat ni dalam hati, yang wajibnya dalam hati ketika air sampai tempat kita basuh. Jangan kita tak ada air. Tak ada air itu dia niat dah saya wuduk Taala, niat dalam hati. Tak sah lagi. Air sampai di muka. Mandi hadas bersama juga. Air sampai di badan, barulah kita niat saja aku mandi hadas. Jadi kalau itu niat yang wajib dalam hati, kalau niat yang sunat kat mulut, tak apalah. Masa basuh tangan boleh niat nawaitu doa lillahi ta'ala. Masa tangan boleh kita niat nawaitu doa lillahi ta'ala. Aku berwuduk kerana Ta'ala. Itu niat di mulut tu sunat. Tapi yang dalam hati, hadir dalam hati tu ketika air sampai di muka. Sama juga dengan solat. Niat yang wajibnya ia dalam hati. Qasak ta'arab ta'yin, saja aku solat fardu subuh. Saja aku solat fardu subuh ikut imam kerana Ta'ala. Ketika mana? Ketika Allahu Akbar. Itu dipanggil muqaranah. Muqaranah maksudnya keserentakan antara permulaan solat dengan niat. Jadi yang kita usalli itu kenapa? Usalli itu ialah sunat. Sunat artinya boleh buat bila masa. Masa kita berdiri, masa orang qomat, kita boleh usalli fardhu subhi. Boleh dah. Itu sunat. Tapi hak wajib yang dikira sebagai rukun. Rukun semayang ni 13.
pertama niat kan. Hak dia kata rukun tu ialah ketika mana? Ketika kita sebut Allah itu dalam hati sebut saja aku solat fardu subuh ikut imam kepada Allah Taala. Jangan kita duduk, aku dah niat lah hati dah. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab lain dia lah. Mazhab Hanafi dia ada, dia boleh niat awal. Mazhab Syafi'i tidak. Dia mesti sempadan berniat ni daripada A sampai Ba. Angkat tangan ni sunat. Ya. Sebut ni wajib. Sebut ni jadi rukun kedua dah. Jadi artinya dua rukun bertindih. Kita sebut Allahu Akbar tu rukun kedua, iaitu melafazkan takbir Ratul Ihram. Kan? Dalam takbiratul ihram dia ada niat sembahyang. Rukun bagi niat sembahyang qasak, ta'rab, ta'yin. Saja aku solat fardu subuh ikut imam kepada Allah Taala. Kalau tak ikut imam, saja aku solat fardu subuh kepada Allah Taala. Tak sebut rakaat tak apa, tak sebut kiblat tak apa. Itu sunat, ambil wajib. Sebab ustaz tekankan perkara ni sebab ramai yang keliru duk dengar ceramah di YouTube, di FB. Ada orang mengajar, dia kata apa? Pasal perlu niat dalam sembahyang, dia kata nak beritahu Allah Taala ke? Allah dah tahu dah, dia kata cakap macam tu. Allah dah tahu, dia kata. Niat bukan nak beritahu pada Allah, niat tu ialah jazam dalam hati kita, aku nak sembahyang. Itulah. Macam kita nak berjalan, kita ada niat nak berjalan ke mana-mana kan? Tapi tu tak wajib lah. Dan solat wajib berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Maksudnya setiap amalan itu maksudnya ibadah lah, bermula dengan niat. Jadi kalau nak makan tak perlu niat. Makan bukannya ibadah. Nak berjalan tak perlu niat. Tapi orang ceramah kat YouTube tu dia disamakan. Nak makan kena niat ke? Nak berjalan kena niat ke? Disamakan. Jadi kalau berjalan tak perlu niat, sembahyang pun tak perlu niat, dia kata. Sembahyang je lah. Tengok orang yang ceramah dekat YouTube. Kita kena berhati-hati. Sembahyang ialah ibadah, puasa ialah ibadah. Jadi kena wajib jadi rukun. Rukun 13 tu termasuk niat. Rukun wudu 6 perkara termasuk niat yang pertama. Kan? Bila sebut rukun ni benda yang fardu, wajib, tak boleh tinggal. Kalau tinggal tidak sahlah sembahyang, tak sahlah wudu kita. Baik. Dan sunat membasuh mukamu 3 kali. Tu sebut tadilah kan, tahu sepadan muka. Basuhan kali pertama dengan rata, yang kedua baru sunat, yang ketiga baru sunat. Kalau ada benda asing, basuhkan dulu benda asing. Jadi kalaulah ibu-ibu semua kalau ternampak bila sembahyang berjemaah di masjid ke, di surau ke, sembahyang berjemaah, bila sebelum sembahyang nampak ada jemaah perempuan datang, basah, dia ambil wuduk, muka dia basah, tapi ada makeup di muka dia. Cakap kat dia, ulang balik ambil wuduk. Sebab apa? Tidak sah wuduk dia. Takkanlah lepas wuduk dah ambil dia pakai makeup semula kan? Tak nak sabar kan? Mesti dia tak tanggalkan makeup. Kan? Dia tak guna Nur Aisyah. Nak kena ada tajaan daripada Nur Aisyah ke macam ni kan? Sarapan pagi Nur Aisyah kan? Contohlah kan? Kalau pakai Nur Aisyah sekalipun, selagi tak buang makeup tu, tak sah wuduk. Beritahu dia ambil wuduk semula. Pada ambil wuduk lagi, makeup ada lagi, ambil wuduk semula. Begitulah. Baik, marah ke ni? Kejap ada, kejap tak ada, macam marah aja ni. Okey, tu kena ambil berat perkara lagu ni. Sebab bila sembahyang tak sah, dah 40 tahun sembahyang, 50 tahun sembahyang macam tu cara dia, kesian dah kat sembahyang kita. Kesianlah kat diri kita, tidak sah ibadah kita. Walaupun rajin macam mana, banyak macam mana, kalau tidak sah, jadi sia-sia. Sebab tu ilmu ni penting. Permulaan belum beramal, ilmu nak kena khatam. Tauhid, fiqh, tasawuf dan juga tajwid Al-Quran. 4 ilmu nak kena khatam sebelum kita nak beramal. Maksudnya bukan semestinya khatam dulu baru beramal, tidak. Maksudnya dalam kita beramal tu jangan abaikan, jangan tinggalkan 4 ilmu. Sebab tu dipanggil fardu ain. Wajib kepada setiap orang Islam, lelaki ataupun perempuan. Bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad, bukan sunat ab'ad, sunat hai'ah, bukan. Ini fardu ain. Wajib kepada setiap orang Islam, lelaki perempuan, tak kira siapa. Sebab itulah kita menuntut ilmu ini. Bila kita mula wajib menuntut ilmu? Bila? Umur kita 7 tahun. Itu dia. Sembahyang wajib bila? Bila balik.
Sama ada umur 10 tahun ke 15 tahun ke dah ada tanda balik, itu baru wajib beramal. Tapi wajib belajar maksudnya bermula kita belajar bila umur 7 tahun lagi besar. Bila anakmu umur 7 tahun, suruhlah dia sembahyang. Maksudnya diajarlah dia sembahyang 7 tahun. Bila umur 10 tahun tak sembahyang, Nabi kata apa? Pukul dia. Sebab apa? 10 tahun tu sudah dekat dengan balik. Kan? Lelaki ataupun perempuan. Masa dah ada penegasan, dah ada hukuman dah. Kalau tak buat sembahyang umur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur, Nabi kata. Dah ada syariat dah. Walaupun dalam rumah pun dah ada pisah tempat tidur lelaki perempuan dah. Kan? Jadi dan sunat membasuh muka-mu tu 3 kali. Jelas tadi ya. Kalau tak jelas boleh tanya. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu. Jadi bila selesai dah muka tu 3 kali. Jadi 3 kali ni maksudnya 2 kali tu sunat, sekali wajib lah. Jadi tengok keadaan juga. Kalau katakanlah air sedikit, air kena catu, lepas tu orang ramai nak ambil wudu, katakanlah mari singgah sembahyang waktu maghrib, kita dengan rombongan pas nak ambil sembahyang dekat surau ke, orang ramai. Jadi kita utamakan yang wajib. Jangan ambil yang sunat. Sebab apa, ramai orang lain di belakang kita nak ambil wudu. Jangan ambil tiga-tiga, ambil sekali. Sebab apa, utama kepada maslahah umum, kepada orang ramai, pada orang lain pun nak ambil wudu dengan waktu yang sempit tu lah. Tapi kalau waktu luas ada masalah lah. 3 kali sunat, masuk kali keempat makruh, kelima makruh. Kenapa? Membazir. Itu dia. 3 kali yang sunat. Jangan kita jadikan was-was tu sebagai hukum. Was-was itu ialah mengganggu kita. Macam mana lawan was-was? Katakanlah 4 ke 3, 3 ke 4. Kita kata 3 sahajalah, tidak 4. Kenapa Nabi suruh 3 sahaja? Jangan lebih-lebih daripada sampai 4, 5. Tak disuruh. Ya, jadi makruh. Baik. Dan sunat membasuh mukamu itu 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu. Selesai basuh muka. Anggota wuduk yang wajib, yang kedua selepas pada muka ialah tangan. Dan masa basuh muka ni ialah ada niat lah. Ada niat kan, dan disebut sebelum ni. Tapi Ustaz sebutlah. Jadi dalam basuh muka tu ada niat. Niat tu pula permulaan. Bila air sampai di muka, niat di situ. Niat ku Arab boleh, ku Melayu boleh. Kalau niat ku Arab dalam hati kita boleh sebut nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Dalam hati sebut ni. Kalau niat ku Melayu boleh tak saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kan? Baik. Kalau orang istihadhah, dia niat dia saja aku berwuduk bagi mengharuskan sembahyang. Istibahat, bagi mengharuskan sembahyang Allah Ta'ala. Itu orang istihadhah. Istihadhah ni boleh berlaku apabila masalah haid dia lebih daripada tempoh yang berhari, ataupun haid dia sekejap, satu lahzah, tak sampai 1 hari. Ataupun boleh berlaku juga istihadhah ni orang yang sentiasa terkeluar kencing, terkeluar air kemih, panggil kencing lah, atau dipanggil terkucil. Ada apa tu muslimat yang mengaji dalam kelas ustaz lah, ada ditanya terkucil, dia kata ustaz apa benda terkucil ni. Tak faham lah kita kan. Dia tak cerita masalah tersebut, dia WhatsApp sahaja kan, terkucil. Dia pun berilah contoh, ada ceramah satu sebut terkucil. Orang baru perasan, terkucil maksudnya mungkin terkeluar air kencing sedikit lah kan. Ataupun kencing tidak lepas ke, ataupun orang yang selalu masalah peranakan apa semua kan. Okey, itu pun termasuk istihadhah. Maksudnya dia sentiasa berhadas, dipanggil berhadas. Susah nak kawal hadas, susah nak kawal air kencing. Maka kes macam ni dia niat saja aku berwuduk bagi mengharuskan sembahyang kepada Allah Taala. Kemudian bila dia wuduk, dia kena pastikan waktu sudah masuk. Bila waktu sudah masuk, dia kena bersihkan kemaluan dia, bersihkan. Kemudian lepas bersihkan, tukar seluar dalam dia, bersihkan kemaluan dia, kemudian pakai tuala wanita. Kalau nak sumbatlah, pakai tuala wanita pun boleh juga. Pakai itu dulu, kemudian dia boleh melakukan solat fardu 1 kali fardu, kemudian boleh buat yang sunat berkali-kali. Pegang Quran pun boleh, walaupun dia sudah terkucil ke, boleh pegang Quran. Sebab dia dikira apa dia? Dimaafkan. Khas untuk orang yang istihadhah. Bukan semua orang ya. Istihadhah sahaja Allah beri rukhsah, keringanan kepada masalah istihadhah tu. Jadi
boleh buat yang satu fardu, kena boleh buat solat sunat berkali-kali, boleh baca Quran, boleh pegang Quran dan sebagainya. Jadi bila dah nak buat yang, bila dah habis ni, maka habislah waktu tempoh dia. Kemudian bila masuk waktu yang kedua, waktu asar ke, dia kena bersihkan balik, dia pun pakai pad balik, kemudian dia solat. Kalaulah ada terkucil, kalau tak ada, tak ada masalah. Jadi kalau nak buat jamak pun kena tengok, sebab jamak ialah dua sembahyang, asar dengan zuhur ataupun maghrib dengan isyak. Ya, jadi jamak tak ada nak buat bagi orang terkucil, maka dia boleh buat qasar. Maksudnya qasar tu ialah dia sembahyang waktu zuhur 2 rakaat. Ni orang yang musafir lah. Ataupun dia sembahyang pada waktu asar, dia sembahyang 2 rakaat. Kan? Kalau isyak pun sama 2 rakaat. Kalau maghrib tak boleh qasar lah. Jamak tak boleh. Tapi kalau waktu tu dia tidak terkucil, dia boleh jamak. Itu sahaja ya. InsyaAllah. Baik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Jadi basuh tangan sunatnya mula daripada tapak tangan ni bawalah kepada siku. Siku ni termasuk anggota wuduk. Tangan anggota wuduk. Bila tangan ni anggota wuduk, maka kuku tu nak kena berhati, dan juga kalau yang pakai apa dipanggil ni, kat kuku yang warna-warna ni, kutip apa-apalah, senai inai lah orang kata kan. Jadi kalau inai Mekah ke inai Daud ke, itu tak ada masalah, tu warna ni tak ada masalah. Tapi kalau inai kuitik ke apa benda kan, tu bahaya, itu masalah, sebab dia ada satu pelapis, pelapis apa dia, tak boleh air tak telus, apa dipanggil, pelapis macam getah lah kan, macam cat lah. Kan, maksudnya tak telap, tak serap air kan. Itu dia kena kikis. Ya. Tak payahlah itu semua kan ya. Jadi kuku termasuk. Kalau kuku panjang, dos kuku panjang, itu lagi nak kena ciumat, apa tu, kena gosok bawah kuku tersebut. Sebab dia tangan anggota wuduk termasuk kuku hingga ke siku. Jadi kalau ada pelekat-pelekat apa tu, handy plus ke semua, tu nak kena buka, kena buka. Jam-jam yang melekat-lekat ni pun kena buka, cincin-cincin kena buka, tapi jangan letak rata-rata ya. Nanti lain pula jadi dia kan. Buka masalah beg. Kalau tak nak buka pun tak apa, longgar-longgarkan. Masa ambil wuduk tu longgar-longgarkan. Jam pun longgar-longgar, tak apa. Jam yang waterproof kan. Longgar-longgarkan. Bagi air di bawah cincin tu dia kena. Kalau tidak dia kering tau, dia kering. Dia tak resap air. Itu satu perkara yang hebat. Gelang yang ketat-ketat itu longgar-longgarkan. Tak payah buka tak apa, tapi longgar-longgarkan bagi dia air itu masuk bawah tu. Itu penting. Itu basuh basuh tangan tadi. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta, maksudnya termasuk kedua sikumu 3 kali hingga hampir kepada kedua bahumu. Jadi dikatakan sampah kedua bahu ni sunat. Jadi yang wajibnya daripada tangan hingga siku, wajib kan siku ni kena, kemudian disunatkan sampai ke lengan. Itu dia kata sampai ke bahu tu. Kepada kedua bahumu. Itu sunatlah dia betul. Kerana pakaian dalam syurga itu sampai kepada tempat air sembahyang. Maksudnya anggota wuduk yang basuh lebih daripada siku ni sampai ke lengan, sampai ke bahu ni, dia akan bercahaya. Anggota wuduk kita bercahaya, kalau sampai ke lengan, maksudnya lengan kita bercahaya. Muka kita bercahaya. Kaki bercahaya. Kaki daripada wajib sampai buku lali, naik sikit sampai ke betis. Dia bercahaya. Kepala pula bersama juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib usap sikit sahaja, 2-3 helai rambut jadi. Tapi nak ambil yang sunat, basuh satu kepala. Letak tangan di 2 tapak tangan, buka tudung apa, sapu macam tu, lepas tu usap ke depan. Itu satu kepala. Itu bercahaya belaka. Sebab Nabi kita, dia akan kenal umat dia untuk beri syafaat. Jadi Nabi nak beri syafaat, dia tak kenal kita, tak pernah jumpa, tapi dia boleh cam dengan cahaya yang keluar daripada anggota wuduk. Jadi kalau yang ahli sembahyang, alhamdulillah dia ada cahaya. Kalau bukan ahli sembahyang, tak pernah sembahyang, jangan sembahyang, dahlah dia jangan sembahyang, lepas tu sembahyang pun tidak sah pula, wuduk tidak sah, ilmu tidak ada, itu bahaya. Bahkan tak ada cahaya langsung. Nauzubillah.
Jadi wajibnya ada ilmu dalam ibadah, ilmu wudu, ilmu sembahyang sebagai kita tahu perkara-perkara yang wajib kita laksanakan, kita lakukan. Baik, hingga hampir kepada kedua bahu masuk lengan dah. Kerana pakaian syurga itu sampai kepada tempat air sembahyang itu. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian mata yang kiri. Penganan dahulu 3 kali kanan, barulah 3 kali kiri. Okay. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan kanan itu. Ni. Jadi kalau kitab fiqah kita sebutlah, setengah tu ada sebut juga. Kita tasawuf ada sebut. Jadi sambil baca, sambil basuh, masa basuh muka ialah niatlah. Basuh muka ada juga doa basuh muka, tapi niat dahulu. Yang basuh muka tu niat. Niat. Kalau kita terlupa niat, tiba-tiba basuhan ketiga baru niat. Kalau kita niat pada basuhan ketiga, basuh muka, maka itu dikira basuhan pertama. Tak kena ulang balik. Sebab apa? Dia kena permulaan tu niat, bukannya di hujung-hujung. Macam semayang lah, permulaan dia pada takbiratul ihram. Bukannya pada hujung-hujung tahiyat, tidak. Tempat dia berniat. Baik, wuduk pun sama, permulaan air sampai tu niat. Jadi kalau lupa langsung niat, ulanglah balik kan. Dan sunat dahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian pakai yang kiri. Dan baca ibu pada ketika basuh tangan kanan itu, apa doanya? Ini tidak makruh. Maksudnya bila kita baca doa ketika ambil wuduk tidak makruh. Yang makruh itulah berkata-kata, bercakap-cakap dengan kawan kita apa semua, itu makruh. Ambil wuduk bercakap makruh. Tidak batal, batal tidak. Makruh maksudnya kuranglah pahala kita. Tapi sah, ya, sah tu sah. Yang baca doa apa dia? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Amin. Allahu Akbar. Apa ni? Ya Allah, permudahkanlah tanganku ini untuk mengambil kitab dan juga memudahkanlah hisab. Apa tu? Memudahkanlah wa hasibni hisaban yasira. Memudahkanlah masa hisab di akhirat nanti. Ya, boleh, boleh. Dia tak ada terjemahan lengkap kan? Lebih kurang maksud dia begitulah. Allah ma'atini kitabi, ya Allah, jadikanlah tanganku ini mengambil kitab dari pihak kanan. Kitab tu maksudnya suratan amalan kita. Suratan amalan kita dapat terima daripada pihak kanan, tu dah tanda orang ni ahli syurga. Maksudnya nak masuk syurga lambat lagi. Jalan ke syurga jauh lagi ketika hisab ni. Ketika hisab ni. Lepas pada kematian, duduk di alam barzah. Lalu mana alam barzah? Sampai kiamat. Barulah kita bangkit daripada alam barzah. Bangkit daripada kubur. Lama nak tahu bila kiamat tu. Wallahu ta'ala a'lam. Daripada bangkit daripada kubur kiamat, moga masuk mahsyar. Jauh lagi berjalan ke mahsyar. Tunggu di mahsyar nak dapatkan dihisab tu. Lama lagi. Ketika itulah kita mengharapkan syafaat Nabi. Nabi akan cam siapa yang anggota dia bercahaya. Nabi beri syafaat. Untuk apa? Untuk percepatkan proses penghakiman. Allahu Akbar. Jadi lama. Duduk di mahsyar nak pergi kepada hisab. Lama lagi. Hisab tu ialah nak kira amalan baik buruk kita. Syurga pahala, syurga dengan neraka jauh lagi tu. Lepas hisab, mizan, timbang pula amalan kita. Ya, amalan kita, ibadah kita, ibadah sunat kita, sedekah kita ditimbangkan dengan yang rosak-rosak dibuang, yang riak, takabur dibuang, buang. Allahu Akbar. Lepas timbang, mizan, lepas tu barulah sirat, meniti tiang sirat, jauh lagi. Barulah hujungnya, barulah syurga ataupun neraka. Sebab itulah ya, diminta dipercepatkan hisab kita itu. Ini doa dia. Allah ma'atini kitabi, ya Allah, jadikanlah apa tu biyaminihi, menerima kitabku daripada pihak kanan bila kita basuh tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasira, pemudahkanlah kami bila apa tu hisab, pemudahkanlah hisab dalam apa tu, pemudahkanlah kami dalam ketika dihisab amalan kami itu yasira. Itu dia lebih kurang lah. Ya. Perjalanan
ketika perjalanan pada mahsyar, ya. Tak jelas apa? Pasangan, pakaian. Ah, yang Ustaz teringatnya ketika di mahsyar itu manusia tidak berpakaian. Di mahsyar itu tidak berpakaian. Tetapi tak dapat lihat masing-masing. Kenapa? Tidak tenang, keadaan yang terlalu tidak tenteram. Sebab apa? Dengan keadaan manusia yang hiruk pikuk, bertindih-tindih dengan penuh dengan keadaan yang tak dapat kita bayangkan mahsyar itu. Batu bila Aisyah tanya Nabi keadaan tu, Aisyah sahiran, kenapa tidak berpakaian, tak rasa malu ke? Nabi kata tak sempat nak malu-malulah. Tak sempat sebab apa? Tak dapat tengok masing-masing pun. Masih sibuk dengan diri dia. Macam mana? Wallah ta'ala alam. Nanti kuliah tauhid nanti boleh tanya Ustaz Rahim, siapa yang mengajar tauhid kan, boleh tanya. Khusus kan? Nanti panjang pula cerita tauhid tu kan. Dalam bab tu kuliah tauhid, ya. Kita tauhid, kita Faridatul Faraid ke, ya, Ustaz Rahim mengajar ke, siapa mengajar, boleh tanyalah, ya. Bila bab pakaian tu, ya. Allahu Akbar kan. Insya-Allah. Baik. Ini doa dia, ya. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan kiri pula. Itu basuh tangan kanan. Basuh tangan kiri pula. Apa doanya? Ini penting. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisyamili bishimali au min warai zahri. Janganlah kita ni mendapat surat amalan daripada pihak kiri. Yang basuh tangan kanan, harap kita dapat amalan daripada pihak kanan. Kemudian jangan kita dapat amalan daripada pihak kiri. Bishimali au min warai zahri. Itu. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu. Itu dia kata. Ini yang sunat lah. Jadi basuh kepala ni yang sunat, basuh semua. Cara nak basuh sunat ni bukannya letak kepala bawah paip kirus, tidaklah tu. Maksudnya tadah air dengan dua tangan. Jadi ada air kat dua tangan ni, kemudian letak di atas kepala, sapu ke belakang. Kemudian bawa ke depan. Bagi orang ada rambut. Bagi orang tak ada rambut, bawa ke belakang cukup. Tak ada rambut pun basuh juga. Sebab apa nak kepala tu basuh, ya. Orang ada rambut, ada basuh rambut je lah. Bukan basuh rambut, basuh kepala. Kalau kata basuh rambut, dia ambil hujung rambut ni, basuh hujung rambut. Tak jadi. Bukan nak basuh rambut, basuh kepala. Jadi letak air dua tangan ni, letak sini, sapu ke depan dan tolak ke belakang. Sapu ke belakang, tolak ke depan. Itu cara basuh ke semua kepala. Kalau tidak, ambil yang wajib saja. Maksudnya kena 2-3 helai rambut pun jadi sap, kan? Jangan setengah tu dia ambil kat sini, dibasuh kat dahi ni. Zap ni, dahi ni tak sampai kepala lagi ni. Ada tak basuh dahi dalam wudu? Ada basuh dahi. Tak ada. Basuh muka ada kan? Basuh muka. Dia nak basuh kepala tapi dia buat kat dahi. Jangan. Atas hubung ni, tempat yang tumbuh rambut ke atas. Kalau kat dahi ni belum tumbuh rambut lagi. Ke atas. Zap. Kalau kita pakai tudung, katakanlah kita ambil wudu tempat awam. Bilik air tak ada. Bilik air muslimat kunci, tempat awam. Nak buka tudung tak boleh lah. Tempat awam, tempat orang lelaki contohnya kan. Maka kita ambil air kena dekat tangan, kita hulurlah bawah tudung kita. Kena tepi ni pun boleh. Sini boleh, belakang kepala pun boleh. Asalkan ada kepala. Ada orang dia sayang rambut dia. Dia dah buat dekat Korea dulu. Masa pergi Korea dia buat rambut kan. Jadi takut rambut tu rosak kan. Jadi tak boleh kacau tengah-tengah. Tepi-tepi je ambil lah tepi-tepi. Pastikan rambut kepala lah. Jangan dekat pipi. Pipi tu muka kan. Ulur bawah tudung ni. Kaki pun sama kan. Ulur kat sikit dalam bawah kaki. Guna tangan kan. Kaki. Kalau tak nak buka, tak buka stokit lah kan. Maksudnya kalau kain kita lah kan. Jadi itulah. Kalau dalam tangan pun sama. Baju kan. Ulur. Sorok lah kan. Janji kena sampai ke siku. Baik. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu. Sekalian kepala, maknanya satu kepala itu sunat ni, bukan sunat ni. Seperti engkau basahkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu. Tidak. Pertemukan dua hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri. Pertemukan
dan engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepala. Di atas kepala maksudnya bukan di dahi, tapi kepala lah. Maksudnya tempat tumbuh rambut ni lah. Sini, dah letak ke sini. Setelah kita basahkan dengan air, setelah kita tadah air, letak di sini. Letak di sini. Kemudian maka engkau lalukan kepada tengkukmu. Mana pergi sampailah ke tengkuk ni, belakang. Kemudian maka engkau kembalikan, bawa ke depan pula, ke hadapan. Gitulah. Kalau tiga-tigalah. Zam, 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 zam. Bukan atas tudung lah, maksudnya atas kepala lah tu. Ke hadapan. Dan engkau perbuat itu 3 kali. Ini sunat untuk basuh kepala semua sekali. Sunat. Jadi kalau tak boleh buat yang sunat ni, buat yang sikit macam biasalah, sikit. Yang wajibnya sedikit yang wajib. Bukan macam tangan mesti nak kena daripada hujung tangan sampai kepada hujung jari sampai kepada siku. Tu tak boleh sikit-sikit, tak boleh. Kaki pun sama sampai ke buku lali. Muka pun sama nak kena habis. Tapi bab kepala tak. Wajib Imam Syafi'i, cara mazhab Syafi'i sedikit tu wajib. Kalau nak sunat, macam tu, yang tu sunat. Itu jangan silap lah. Jadi kalau kita tak rujuk fiqh, kita baca yang ni saja, kita ingat yang ni wajib tak, yang ni yang sunat kita ni. Dan baca olehmu, ada doa dia juga, Allahumma ghashini bi rahmatik, wa anzil alayya min barakatik, wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Ini kita minta doa supaya di mahsyar esok kita mendapat perlindungan. Tidak ada perlindungan. Ini keadaan mahsyar. Bukan saja cerita tadi bab telanjang pun semua, tapi matahari di mahsyar itu sejengkal. Kepanasan dia itu macam seolah sejengkal daripada kepanasan dia. Tak dapat nak bayangkan. Jadi siapa yang boleh bernaung daripada kepanasan matahari? Ini doa dia. Satu. Kemudian siapa lagi? Ada 7 golongan yang dapat bernaung daripada kepanasan matahari, dapat bernaung di bawah arasy Allah Ta'ala daripada kepanasan terik matahari. Siapa dia? Ada 7 golongan. Yang pertama, imam, pemimpin yang adil. Dia memerintah ikut syariat macam Khulafah Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Umar Abdul Aziz dan seterusnya. Macam tu contoh. Dan siapa lagi? Yang kedua, yang ketiga, antara yang Ustaz ingatnya, orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua termasuk golongan itu. Iaitu bertemu macam mana? Datang ke surau, datang ke masjid, datang ke majlis ilmu, bertemu. Berpisah pun kerana Allah. Itu mudah-mudahan. Lepas tu orang datang ke masjid yang berjemaah, orang datang ke majlis ilmu, mudah-mudahan termasuk golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah Ta'ala di mahsyar. Kemudian orang yang orang yang mentaati, pemuda yang taat kepada perintah Allah daripada remaja sampailah ke dewasa, sampai kepada usia tua, dia sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Itulah antara 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah Ta'ala. Baik. Ini doa dia. Kemudian maka engkau sapu kedua telingamu di luarnya. Ini termasuk perkara sunat lah. Basuh telinga itu sunat ya. Kemudian engkau sapu kedua telingamu. Jadi sapu tu tak macam basuh. Kalau basuh kepala pun sapu juga, telinga pun sapu juga. Tapi kalau bab muka dia kata basuh. Basuh tu nak kena teliti lah. Tu basuh. Kalau sapu tu sedikit pun memadai. Tu sapu. Kepala sedikit pun memadai. Ya. Telinga pun sama, sedikit pun memadai. Itu sebut sapu. Kemudian maka engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya. Maksudnya letaklah tangan ke cuping telinga dan juga dalam telinga ni, di daun telinga ni, dengan air yang baru. Maksudnya air mutlak lah. Tapi kalau guna air mustakmal pun boleh sebab dia perkara sunat. Tapi guna air yang mutlak itu sunat, dengan air yang baru. Dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu. Telunjuk kita masuk dalam lubang telinga dan sapu olehmu akan kedua telingamu. Maksudnya daun telinga, cuping telinga ni, dengan ibu jari. Dengan perut kedua tanganmu. Perut tangan ialah ibu jari lah. Maksudnya ibu jari dalam ni. Ini dipanggil perut jari. Ini belakang jari, ini perut jari. Jadi perut jari ni masuk, pegang daun telinga ni. Akan kedua telingamu dengan perut kedua tanganmu dan baca olehmu. Ini doa basuh telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla
fayattabi'una hasanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ini doa ni boleh baca lepas sembahyang. Ada imam-imam baca doa lepas sembahyang. Allahumma ja'alni minal ladzi yastami'una al-qawl wa fayattabi'una hasanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Jadi sunatlah baca doa ni. Kalau ikut ramai-ramai bagus juga kan? Ikut ramai-ramai bagus juga kan? Ambil yang atas sekali. Doa yang atas, doa basuh tangan. Ya, ikut ustaz baca ya. Doa basuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Pendek kan? Kemudian basuh tu tadi basuh muka, basuh tangan kanan. Basuh tangan kiri pula. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min warai zahri. Kemudian doa basuh kepala. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azilni wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zullika. Kemudian yang akhir sekali basuh telinga. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Jadikanlah telingaku ini mendengar perkataan-perkataan yang baik, mendengar kalamullah, mendengar zikrullah. Dan jadi dan juga jannati ma'al abrar, masukkan ke dalam syurga bersama dengan para abrar, para orang yang muqarrabin, orang yang abrar. Baik. Dan kita pukul 8 lebih dah kan, cukup setakat insya-Allah ya. Sambung kuliah malam ya, malam maghrib maghrib ganti yang maghrib malam tadi tak sempat. Sampai lewat. Jadi malam insya-Allah maghrib malam sekarang sambung surat 37 insya-Allah. Ikut suara itu insya-Allah, dan Allah merahmati kita insya-Allah. Ya sama. Ya, salam tulah. Ya. Basuh apa tadi? Basuh muka. Okey. Ya. Ya. Basuh tu maksudnya dia kena cermat lah, dia kena basuh bersungguh-sungguh. Jadi kalau dia begini, kalau kita lalukan air, kita kena jiruh air kan, tapi dia sudah rata, itu memadai lah. Jadi gosok-gosok tu sunat. Tetapi kalau tangan kita, kalau kita basuh tangan, basuh kaki, kalau kalau tidak rata, tu kita wajib nak kena ratakan dengan basuh celah-celah kaki. Contoh macam tangan lah, basuh tangan. Kalau dia rata dengan kita jiruh air, selesailah. Tapi kalau tak rata, nampak dia tak rata, kita kena wajib dah sela-selakan celah-celah ni. Celah-celah jari. Okey. Ya. Ya, jadi kalau kita guna spray sama ada di Mekah ke di mana ke, memang dia syarat dia mesti air itu mengalir.
Jadi bila kita spray kena banyaklah spray tu. Kita spray tu lebih, nampak air tu menitik mengalir kan. Kemudian barulah kita sapu dengan tangan kan. Rambut dia sunat sikit saja. Maksudnya kita spray di atas tangan kita, stop. Tu boleh dah. Sebab tu rambut dipanggil sapu. Telinga pun sapu. Tapi tangan dia suruh basuh. Jadi bila basuh, air tu kena mengalir. Maksudnya tak boleh kalau kering. Kita sekali sapu, tiba kering kan. Bila kering tu kena spray lagi. Itu beza dia sapu. Kaki pun sama. Ya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Dan Allah insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بارك الله فينا وفيكم والله فيكم برحمته والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته